pihak Polis Diraja Malaysia di negeri Johor berkuat kuasa dan juga dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dilaksanakan di negeri Johor. Sekatan Jalan Raya juga turut dilaksanakan oleh pihak PDRM dan juga ATM. Untuk bercakap lebih lanjut tentang SOP MKN ataupun Sekatan Jalan Raya tersebut, saya amat bersati untuk bersama dengan pagi ini iaitu Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, kali ini hanya negeri Sarawak saja tidak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Makanya mobilisasi untuk pergerakan SJR sudah pun mula digiatkan di seluruh negara. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk Seri melihat situasi Sekatan Jalan Raya dan juga pematuhan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh MKN secara mukadimahnya untuk pagi ini, Datuk Seri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terdahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak LTM kerana sudi menjemput pihak PDRM untuk berkongsi dengan para penonton membicarakan topik berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, tingkat pemantauan dan kepatuhan SOP. Sebelum itu saya nak menerangkan bahawa pihak PDRM telah diberikan tanggungjawab oleh pihak kerajaan untuk menjadi sebagai pengarah operasi bagi pemantauan SOP Perintah Kawalan Pergerakan, dan kami adalah lead agensi yang akan bersama-sama dengan 13 lagi jabatan-jabatan lain yang iaitu seperti Tentera Malaysia, KPKT, Rela dan sebagainya. Kita ada 13 lagi jabatan-jabatan lain. Jadi dan ini kita lakukan 24 jam dan sehari. Dan sebagaimana yang telah diumumkan oleh kerajaan bahawa sekarang ni PKP telah dilaksanakan seluruh Malaysia kecuali di Sarawak sahaja. Dan oleh yang demikian jumlah pasukan-pasukan pemantauan yang akan kita buat akan kita pertingkatkan. Dalam satu hari sebenarnya kita ada lebih kurang dalam antara 2,800 hingga 3,000 pasukan pemantauan. Dan jumlah AJR juga telah kita tambah. Sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 400 hingga 500 SGR di seluruh negara. Bertujuan untuk kita memastikan supaya orang ramai mematuhi apa juga SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memastikan kita dapat mengawal COVID-19 ini dari merebak di seluruh negara. Dalam hal ini, Datuk Seri, sejauh manakah SJR ini berjaya mengurangkan pergerakan rakyat di jalan raya ataupun di tempat-tempat awam, khususnya dengan kita melihat kepada penambahan kepada bilangan negeri yang telah pun dimasukkan dalam senarai Perintah Kawalan Pergerakan, Datuk Seri? Okey, kalau kita lihat Sekatan Jalan Raya ni kita adakan ialah untuk memastikan bahawa orang ramai dapat disekat pergerakan mereka daripada bergerak daripada negeri ke negeri dan juga daripada daerah ke daerah. Apa yang kita buat melalui Sekatan Jalan Raya ini ialah kita memastikan bahawa setiap orang ramai yang melalui Sekatan Jalan Raya ini mematuhi peraturan atau SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Misalnya kalau dia berurusan untuk membeli makanan dan sebagainya, tidak lebih daripada 2 orang dalam satu kereta, contohnya. Ataupun mereka tidak boleh bergerak, kalau untuk membeli makanan tidak boleh bergerak lebih daripada 10 km radius. Dan tetapi bagi mereka yang bekerja di 5 sektor yang dibenarkan, maka ini kita akan pastikan mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sebagaimana yang telah diberikan oleh majikan masing-masing. Jadi kalau kita lihat terdapat perbezaan yang ketara dulu dengan PKP 1 dengan PKP 2 ini. PKP 2 ini oleh kerana kerajaan membenarkan sektor-sektor industri sektor-sektor pertanian dan sebagainya bergerak untuk meneruskan kelangsungan ekonomi. Di samping kita nak mengawal tentang keselamatan kesihatan.
Jadi memang kalau kita lihat hari ke hari pun jumlah kenderaan yang berada di jalan raya itu banyak sekarang ni. Ya. Tetapi saya rasa bila kita membuat PKP seluruh Malaysia ni, terkecuali Sarawak ni, jadi kita insya-Allah kita akan dapat mengurangkan pergerakan ini. Sejauh manakah pula pematuhan rakyat Malaysia khususnya dalam mendepani ataupun mematuhi SOP ataupun sekatan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak PDRM dan juga ATM? Kalau kita lihat tahap pematuhan, kalau kita beri dari segi persentejnya, ialah ramai yang memberikan persentej yang macam-macam. Tapi pihak polis melihat bahawa tahap pematuhan SOP di Malaysia ni alhamdulillah makin meningkat. Kalau kita daripada jumlah yang kita perolehi ini, kita dapati bahawa tahap pematuhan yang diperolehi setiap hari lebih daripada 90%. Ya. Jadi saya haraplah bahawa ramai terus menerus untuk melaksanakan ataupun patuh kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya kita dapat mengawal COVID-19 ini pada merebak di seluruh negara. Ya. Mungkin Datuk Seri, persoalan tentang pemberian ataupun pelaksanaan kompaun kepada mereka yang ingkar SOP yang telah pun ditetapkan ataupun sukatan jalan raya. Kalau sebelum ini ada diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan bahawasanya pihak ATM juga diberikan kuasa untuk menangkap dan juga untuk memastikan pematuhan itu berada pada tahap yang maksimum. Jadi bagaimana reaksi daripada apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan tersebut? Okey, apa yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan adalah berdasarkan kepada pengisytiharan daurat yang telah dilaksanakan di Malaysia mulai 11 hari bulan 1 baru ni. Ya. Apa yang nak dilaksanakan melalui undang-undang tersebut ialah kita untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia ni patuh terhadap SOP-SOP yang telah ditetapkan. Walaupun begitu, banyak sebenarnya perkara-perkara yang lain yang dibincangkan dalam akta tersebut, terutamanya tentang dalam ordinan tersebut, terutamanya dari segi kerjasama daripada pihak-pihak swasta, hospital dan sebagainya. Tapi juga ada menyentuh tentang kuasa yang diberikan kepada pihak ATM untuk juga menangkap ataupun menangkap mereka-mereka yang tidak patuh pada SOP dan sebagainya. Jadi saya rasa perkara itu sedang diperincikan oleh Jabatan Kuasa Teknikal dan insya-Allah pelaksanaannya akan dibuat dalam masa yang terdekat ini. Datuk Seri, dalam tujuan pematuhan itu, kompaun yang diberikan itu, kalau sebelum ini juga ada dibangkitkan tentang isu untuk membawa mereka ataupun pesalah ini ke balai polis untuk memberikan kompaun, tetapi kali ini sudah pun diarahkan kompaun itu boleh diberikan serta-merta di kawasan kesalahan dilakukan ataupun di sekatan jalan raya. Jadi bagaimana situasi itu boleh diterjemahkan, Datuk Seri? Okey, sekarang ni di setiap sekatan jalan raya ni kita meletakkan seorang pegawai berpangkat inspektor. Ya. Kerana dalam undang-undang Akta 342 ni menyatakan bahawa yang berkuasa untuk isu kompaun ialah seorang pegawai berpangkat inspektor. Ya. Jadi dulu apa yang kita buat ialah kita menangkap mereka yang berkenaan dan bawa ke balai polis. Isunya ialah kalau mereka itu positif, ini akan menyebabkan kemungkinan balai polis juga akan merebaknya penyakit ini di balai-balai polis dan sebagainya. Dan yang pertama, yang keduanya kita akan dipersoalkan dari segi undang-undang jika yang menangkap yang mula-mula itu adalah bukan pegawai berpangkat inspektor. Jadi kita telah membuat putusan bahawa di semua sekatan jalan raya ini kita letakkan pegawai berpangkat inspektor. Dan yang pertama, yang keduanya kita nak menyenangkan orang ramai supaya kita dapat isu kompaun tu di situ juga. Dan yang ketiganya ialah untuk menyekat supaya jangan, kalau ada
penyakit-penyakit yang dihadapi oleh mereka yang ditangkap itu boleh merebak ke balai-balai polis. Merisikokan pegawai-pegawai dan anggota yang berada di ibu pejabat polis. Ya. Ini juga persoalan yang penting ya Datuk Seri, kerana bukan saja kita nak bercerita tentang pengukusan undang-undang ataupun pemberian kompaun, tetapi juga pemantauan itu amat penting. Persoalan tentang pemantauan di tempat-tempat awam ataupun di tempat-tempat yang sesak, crowded place itu, apakah antara gerak kerja ataupun modus operandi yang giat dilakukan oleh pihak PDRM dalam memastikan supaya bukan saja di sekatan jalan raya menjadi tumpuan, tetapi juga di kawasan tempat-tempat awam yang menjadi tumpuan masyarakat juga turut diberikan perhatian oleh pihak PDRM. Tim pemantauan SOP ini sentiasa mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan di bawah SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Antara tindakan yang diambil oleh tim-tim pemantauan ini adalah mengeluarkan kompaun serta-merta, dan sekiranya keadaan memerlukan, maka tangkapan akan dibuat terhadap mereka yang ingkar pematuhan SOP, dan tindakan mendakwa akan turut diambil. Okay. Tindakan ini tidak terhad pada tempat-tempat awam, malah turut melibatkan semua premis-premis komersial, perniagaan, termasuk juga majlis-majlis sosial, kerajaan dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita juga membuat pemantauan di tempat-tempat pembinaan, rumah-rumah ibadat, taman-taman rekreasi, pasar-pasar malam dan sebagainya. Dan pada saya lah, kalau ramai patuh terhadap SOP-SOP ini, pemantauan ini akan lebih senang kita buat. Ya. Dan pasukan-pasukan yang kita ada ini dapat kita gerakkan untuk tujuan-tujuan lain. Tetapi walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa apa yang berlaku di Malaysia ini ialah kita perlu kepada pasukan-pasukan pemantau ini supaya kita dapat memastikan mereka patuh terhadap perkara ini. Kerana misal saya bagi contoh ialah pusat-pusat hiburan. Ya. Walaupun tidak dibenarkan oleh kerajaan, tetapi pusat-pusat hiburan ini masih lagi beroperasi setiap malam, dan kita sentiasa membuat pemantauan, penangkapan dan juga kompaun kepada mereka-mereka yang terlibat. Itulah saya kata bahawa masih ada lagi rakyat Malaysia ni yang degil dan tidak patuh kepada apa juga SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Ini satu perkara yang cukup menarik ya Datuk Seri, kerana dalam kita mendepani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada tahun lalu, mungkin hampir setahun pihak anggota PDRM dan juga ATM digerakkan dan juga dikerahkan dalam memastikan agar masyarakat mematuhi SOP. Mungkin secara peribadilah Datuk Seri sendiri bagaimana menganggap komitmen yang ditunjukkan oleh pihak PDRM ini dalam menjalankan tugasnya, dan juga supaya diserulah rakyat Malaysia supaya menyokong dan juga membantu pihak PDRM dalam melaksanakan undang-undang ataupun SOP yang telah pun ditetapkan, Datuk Seri. Sebagaimana yang disebutkan oleh tadi, bahawa kita dah hampir setahun melaksanakan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini, sama ada PKP, PKPB atau PKPP dan sebagainya. Dan sudah tentu Barisan Hadapan ni bukan hanya pihak polis, hospital, ATM dan sebagainya yang melaksanakan tugas ini setiap hari. Betul. Dan kita setiap hari, untuk makluman semua, terdapat lebih kurang dalam 35,000 hingga 40,000 anggota polis sahaja digerakkan. Itu tak termasuk lagi angkatan tentera, jabatan-jabatan rela dan sebagainya. Mungkin kepenatan tu ataupun rasa bosan dan sebagainya berlaku pada kami. Tetapi oleh kerana kita memikirkan bahawa negara adalah nombor satu, kita memikirkan bahawa rakyat adalah mereka yang kita perlu selamatkan daripada wabak ini. Jadi kita berterusan bekerja setiap hari 24 jam tanpa henti, dan cumanya kita mengharapkan bahawa ramai faham dengan keadaan ini,
simpati dengan kita yang bertungkul lumus. Bukannya kita nak cari salah orang. Setengah-setengah daripada ini mengatakan bahawa, setengah orang mengatakan bahawa kita nak cari setiap hari nak compound orang dan sebagainya. Nak cari salah orang dan sebagainya. Itu bukan matlamat kita. Tapi kita hanya nak memastikan bahawa orang ramai patuh pada SOP ini. Kalau SOP ini tidak dibuat, maka penyakit ini akan merebak seluruh negara dan mengancam rakyat keseluruhannya dan juga negara, terutama dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi rakyat kena faham ataupun orang ramai kena faham. Ini bukan hanya berlaku di negara kita, tapi negara-negara lain juga. Betul. Jadi kalau kita nakkan kehidupan kita yang lebih baik di masa akan datang, maka kita patuh terhadap apa juga SOP yang dikeluarkan. Dan saya ingin nyatakan bahawa dalam PKP yang pertama dulu, orang ramai cukup takut dengan keadaan. Baru masa itu kes lebih kurang 200-300 kes. Tapi sekarang bila kes dah merebak sampai 3,000, 4,000, nampak orang ramai tak takut ataupun memandang remeh tentang perkara ini. Ini bukan satu perkara satu perkara yang kita boleh remehkan. Sebab kalau kita bersama kita tidak melaksanakan perkara ini, tak menjaga SOP dan sebagainya, maka kehidupan kita di masa akan datang ni akan tidak tentram, tidak aman dan sebagainya. Datuk Seri, sebentar tadi kita ada berbual tentang bagaimana SOP yang diumumkan ataupun digagaskan itu sudah pasti mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kemudian diumumkan oleh pihak MKN dan akan dilaksanakan dan dikuatkuasakan oleh pihak PDRM, ATM dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk Seri melihat libat urus bagi setiap agensi, bukan saja PDRM, dalam menggagaskan peraturan-peraturan baharu dan juga undang-undang mengikut kepada situasi dan juga keadaan semasa pandemik COVID-19? Baik, tentang SOP-SOP yang dikeluarkan apabila digarap oleh MKN dan diberikan pada pihak kita ataupun pihak PDRM sebagai peneraju untuk usaha-usaha menguatkuasakan SOP ini, saya melihat bahawa peranan ataupun komitmen yang diberikan oleh jabatan-jabatan lain, ATM, RELA, KPKT, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, amat baik, amat cemerlang bagi saya. Dan komitmen ini diterjemahkan melalui usaha-usaha yang telah kita jalankan ini, di mana alhamdulillah setiap hari kita dapat bergerak bersama-sama untuk memastikan SOP ini dilaksanakan. Dan setiap minggu kita ada mesyuarat khas tentang perkara ini untuk membincangkan apa masalah dan juga hala tuju kita, ataupun apakah strategi-strategi yang kita nak buat supaya ini dapat kita bawa kepada peringkat asasan, apa juga masalah-masalah yang berlaku untuk kita atasi bersama. Dan komitmen yang diberikan oleh jabatan-jabatan ini sebagaimana saya sebut tadi amat baik. Dan insya-Allah saya rasa kalau komitmen ini dapat diteruskan, maka SOP-SOP yang telah digariskan oleh kerajaan dapat kita pastikan dipatuhi oleh orang ramai. InsyaAllah, sama-sama kita patuhi SOP telah ditetapkan, dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak PDRM kerana terus berterusan dalam memastikan undang-undang itu terus dipatuhi dan juga dalam membela nasib seluruh rakyat Malaysia dalam mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, kerana bersama dengan kami untuk memberikan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana SOP yang digagas oleh pihak MKN dan dikuatkuasakan oleh pihak PDRM. Baik, kita akan berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Selamat Pagi Malaysia.